السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وآله وصحبه ومن نصره واتبعاه ووالاه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرته ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع درجة في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء الشفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Tuan Imam, tuan-tuan barisan EJK Masjid dan semua muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kita dapat memanfaatkan peluang yang Allah berikan kepada kita, nafas yang masih kita menghidunya, dan umur kita masih dipanjangkan, akal kita masih berfungsi, tenaga kita, kesihatan kita dan segala macam nikmat yang Allah masih panjangkan kepada kita. Kita bersyukur dengan menggambarkan kesyukuran, melakukan amal saleh kita, amal ibadah, tanggungjawab kewajiban kita, salat fardu berjemaah, dan kita beriktikaf dalam rumah Allah. Jangan lupa kita ni iktikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillah taala. Saja aku beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Taala. Sementara kita menunggu waktu salat Isya, maka kita isi dengan pengajian zikrullah. Mudah-mudahan ini majlis zikir, majlis salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, majlis ilmu, majlis raudhatun min riyadil jannah, akan memberi manfaat kepada kita dunia sehinggalah kita berjaya di akhirat mencapai syafaat Nabi dan redha Allah Subhanahu wa taala. Muslimin sekalian, kita sambung apa yang saya bicarakan pada bulan lepas berkaitan dengan peristiwa akhir zaman yang akan berlaku, iaitu setelah mana apa yang berlaku sekarang ni nampak seolah isyarat yang berlaku sekarang di Baitul Maqdis, di kawasan Palestin sana, itu nampak macam isyarat, tanda petanda bahawa kita dah semakin dekat dengan peristiwa yang lebih besar. Apa dia peristiwa yang semakin besar, lebih besar yang akan kita tempuhi nanti, iaitu setelah apa yang berlaku di sana, iaitu pembangunan Baitul Maqdis, bangunan sekitarnya hebat, bangunannya hebat-hebat. Apa yang berlaku dah sekarang, dan peperangan demi peperangan. Nabi kata tak akan berlaku kiamat kecuali akan berlaku al-haraj. Apa haraj? Iaitu perang, bunuh tak berhenti. Lebih-lebih lagi apa yang berlaku sekitar Baitul Maqdis sekarang ni, penjajahan kota tanah suci yang kita sebut sebagai Al-Quds. Quds ni tanah suci kita, Baitul, yang Melayu sebut Baitul Maqdis, ataupun orang Israel dah tukar nama dia kepada Yerusalem. Dia sebut Yerusalem, bukan Jerusalem. Jerusalem tu di English kan. Asal bahasa Ibrani Israel, dia tukar daripada Al-Quds kepada Yerusalem, bandar Yerusalem, ataupun di Englishkan kepada Jerusalem. Tapi itulah, dah hilang nama Al-Quds, kecuali orang Islam lagi masih pakai tanah Al-Quds ataupun Baitul Maqdis dan seumpamanya. Sebutnya bahawa tanah tersebut, tanah suci itu dijajah, dikontrol 100%, walaupun itu tanah hak orang Islam. Ada 7-8 buah masjid dalam tanah Al-Quds tu, Baitul Maqdis tu. Bukan satu masjid. Masjid yang paling utama Masjid Qibli, yang tu kita sebut Masjid Aqsa. Masjid Qibli, dia orang sana sebut Masjid Qibli, masjid yang paling depan arah kiblat.
Dan bawah Masjid Qibli itu ada Masjid Marwan, ada Masjid rumah Maryam, Sayyidatina Maryam, kisah Maryam Nabi Isa yang dia kurung oleh Zakaria. Maksud Maryam tu dikurung dalam satu bilik, bilik itu berada di bawah Masjid Qibli itu. Kan? Tapi cuma orang Israel tak berebut, orang Kristian tak kacau situ, sebab dia tak percaya bahawa itu peristiwa Maryam dikurung oleh Zakaria. Bukan di situ, dia kata di tempat lain, di gereja lain. Tak apalah, jadi tak berebut dengan dia orang. Tapi tetap Yahudi nak ambil tanah tu dengan tujuannya nak roboh masjid, nak bina kuil. Dah ada bawah tu tapak dia, kuil setinggi satu tingkat ni di tanah bawah tu. Cuma dia tunggu roboh yang atas ya. Kita punya masjid duduk atas, roboh yang tu nampaklah dia punya. Apa nak sebut tadi, tanah Quds ni telah dikawal sepenuhnya, dirampas sepenuhnya oleh Zionis Yahudi. Itu petanda. Sebab apa? Kita akan cerita nanti. Imam Mahdi datang, dia rampas semula, dia ambil semula tanah Quds ni. Kalaulah tanah Baitul Maqdis tu belum dijajah, belum dikawal oleh Zionis, berarti peristiwa Imam Mahdi ni lambat lagi lah. Sebab antara misi utama Imam Mahdi, ambil semula kuasa Baitul Maqdis daripada kuasa orang lain ataupun Zionis Yahudi. Jadi apa yang berlaku bom 7 bulan ni, mungkin tuan-tuan ustaz-ustaz dah pernah cerita. Jadi ada satu perkara yang disembunyikan, tak masuk dalam berita, iaitu memang bulan Oktober, tuan-tuan, bulan Oktober ada perayaan tiga agama sekitar Baitul Maqdis. Kita orang Islam sambut Maulidur Rasul. Masa saya pergi bulan 10 itu, Masya Allah, tahun 2019 tu, sebelum Covid apa semua. Masa pergi tu meriah dalam Masjid Aqsa tu, orang datang kerana sambutan Maulidur Rasul. Di luar sikit dekat gereja, ada satu gereja, ada Bethlehem gereja, sambutan entah apa perayaan dia, orang Kristian punya, Oktober juga. Ramai orang Kristian Malaysia pergi untuk sambutan tu. Dan yang Yahudi pun ada dia punya perayaan dia pula, Oktober juga. Dia bertembung 3 agama. Jadi tahun ni yang berlaku perang ni, sebab mereka nak buat, dulu dia buat sambutan, orang Kristian dalam gereja dia, orang Islam ataslah Baitul Maqdis, masjid. Orang Yahudi di tembok Wailing Wall, memang kawasan Yahudi tu orang Islam takkan pergi. Dia buat sambutan situ, tak kacau lah, dia nak buat sambut lah, nak cium trompet, dia punya pasal lah. Tapi dia tahun ni dia buat dalam Masjid Al-Aqsa, dia sekat beberapa waktu dah orang Islam tak boleh masuk semayang. Dia sekat, dia dah buat pesta dalam Masjid Al-Aqsa. Pesta dia, perayaan sambutan keagamaan dia memang menari. Dia akan menari, lelaki perempuan pakai skirt tu, skirt hitam, dan tiup trompet, propet. Adalah nyanyian, tak tahulah bacaan apa, kita pun tak tahu, tapi cara nyanyian dia. Jadi benda tu telah berlaku. Berita ni sampai kepada Hamas, dia orang tak senang duduk dah tercemar kita punya masjid dengan perayaan, berani buat dalam masjid. Dan setelah tu ada peristiwa, ada perayaan yang kedua, dan akan datang pada 8 Oktober dia akan buat perayaan kemuncak, tanda kejayaan mereka menguasai masjid. Dah boleh buat perayaan masjid, hebatlah kuasa dah. Iaitu mereka nak sembelih binatang makanan dia, makin kambing ke lembu tak tahulah, nak sembelih dalam masjid. Yang ni yang Hamas tak boleh diam ni. Ni yang Hamas tak boleh diam, sebab tu dia mula tembak 7 Oktober tu. Dia orang nak sembelih tu 8 ataupun 9 Oktober. Jadi tak sempat berlakulah. Tu puncanya. Jadi nampak dah memang sampai sekarang ni masjid masih dia kontrol. Walaupun dia tak buat perayaan tu, tapi masih dia kontrol. Sehingga baru ni saya buat dapat maklumat live daripada guide kami yang kalau kami pergi, dia orang lah akan bawa kami sana sini, bas apa semua, hotel. Kita guna hotel dia orang sebagai sumbangan kita kepada orang Muslim di sana. Jadi dia orang bagi tahu terkurung sepenuhnya. Orang yang ada dalam kompaun tanah suci itu tak boleh keluar kawasan, orang sana tak boleh masuk kecuali tentera dia aja. Jadi yang masuk semayang sikit sangat, mungkin lebih kurang kita punya jemaah masuk dalam Masjid Al-Aqsa. Masjid Qibli tadi ni, masjid yang makmur. Dulu ni ada 2 masjid yang hidup 5 waktu. Dalam kompaun ataupun dalam tanah Aqsa tadi, dalam tanah Baitul Maqdis, ada 2 masjid besar. Satu Dome of the Rock yang kita tengok kubah kuning tu. Kita ingat itu Masjid Aqsa. Bukan, itu bukan Aqsa.
itu salah satu masjid dalam Baitul Maqdis. Itu namanya Masjid As-Sakhrah dalam bahasa Arab. Masjid batu tergantung. Kita sebut batu tergantung lah. Masjid Ketul Batu, Masjid Kubah Emas, itu nama-nama dia. Dia bukan Masjid Aqsa tu. Masjid Aqsa lain depannya. Jadi masjid tu dihidupkan jemaah untuk muslimat selalunya 5 waktu. Ataupun ada juga muslimin sikit di situ, dan jadi tanah dia sangat luas. Sekarang ni nak hidupkan Aqsa pun berapa kerat orangnya. Masjid Dumadra tak hidup dah sembahyang jemaah, sebab orang luar tak boleh masuk. Jadi kita nak kaitkan dengan peristiwa yang akan datang. Dah semakin dekat dengan peristiwa yang berlaku sekarang ni. Apa dia? Kemunculan Imam Mahdi. Munculnya Imam Mahdi. Sebab apa saya kata muncul? Sebab Imam Mahdi ni mungkin dah lahir. Dia muncul pada ketika umur dia antara 30-an sehingga 40-an. Antara tu mungkin 35, mungkin 37, mungkin awal 40-an dia akan muncul. Mungkin dia dah lahir, kita pun tak kenal. Dan di sini saya nak tegaskan bahawa ajaran sesat di Malaysia ni tuan-tuan cukup banyak. Semuanya yang boleh dikatakan ada kaitan dengan mengaku Imam Mahdi. Bukan dia mengaku dia Imam Mahdi, dia mengaku dia orang kanan Imam Mahdi, dia mengaku dia kena siapkan tentera Imam Mahdi, kena buat ajaran macam ni, macam ni, macam ni. Ada lebih pada 40 ajaran sesat, lebih kurang yang yang dikaitkan dengan tentang Imam Mahdi lah. Yang mengaku dia tentera lah, mengaku dia orang kanan lah, dia mengaku kena mengkaderkan tentera-tentera Imam Mahdi, macam-macam. Di Malaysia ni, di Malaysia. Belum di negara luar, di Malaysia ni. Pelik-pelik semua. Semua tu Sebab tu kita nak terangkan tentang Imam Mahdi ni, jangan pandai-pandai mengaku. Sama ada dia mengaku aku tentera Imam Mahdi, aku orang kanan Imam Mahdi, itu bohong belaka. Tak ada siapa boleh mengaku. Sebab yang nak bakal jadi Imam Mahdi pun dia pun tak tahu. Dia sendiri pun takkan tahu bahawa dia ni bakal dilantik Imam Mahdi. Mak bapak dia pun tak tahu, jiran dia pun tak tahu, guru dia pun tak tahu, siapa pun tak tahu. Siapa yang menentukan dia? Hanya 7 orang ulama besar, wali-wali Allah daripada 7 negara. Mereka berkumpul cari dia. Nampak tanda begini, begitu, begini, dia kata inilah kau lah Imam Mahdi. Yang tu penentunya. Jadi kalau tuan-tuan dengar sekarang ni yang tu mengaku Imam Mahdi, contohnya maaf kita sebut di Pakistan tu ada seorang lelaki nama Muhammad Qasim, kan? Dia kata mulanya dulu dia mimpi Rasulullah, jumpa Rasulullah arah macam ni, macam tu, macam-macam. Sampai akhirnya orang dah mula tunjuk dia ni bakal Imam Mahdi nanti. Bohong. Memang bohong, palsu. Kata Nabi SAW, sebelum munculnya Dajjal sebenar akan ada 30 Dajjal yang mengaku Nabi, mengaku macam-macam, kan? Tak boleh. Takkan ada diri sendiri yang betul-betul jadi Imam Mahdi pun dia tak tahu. Dia tak tahu langsung kata dia ni Imam Mahdi. Okey, disebutkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadhhabu dunya hatta yamlika al-arab rajulun min ahli baiti yuwati'u ismi. Tak akan lenyap dunia ni, maksud tak akan kiamat dunia. Tak akan kiamat dunia ni sehinggalah negara Arab akan dikuasai oleh seorang pemimpin daripada ahli keturunanku, ahli keluarga aku, kata Nabi. Keturunan Nabi SAW, yang namanya sama dengan nama aku, Muhammad bin Abdullah. Habis tu Imam Mahdi tu, yang kita panggil Imam Mahdi, macam mana pula nama Muhammad Abdullah? Muhammad Abdullah tu nama, kalau kita ni nama surat beranak dia. Itu Imam Mahdi tu pangkat, gelaran, macam khalifah, Amirul Mukminin, macam tu. Imam Mahdi, imam yang bawa petunjuk umat Islam di akhir zaman. Itu bukan nama dia, nama dia Muhammad bin Abdullah, kata Nabi SAW. Hadis ini menerangkan kepada kita bahawasanya dunia ini takkan kiamat sehingga datang lelaki, bukan sahaja, walaupun dalam hadis sebut dia memimpin bangsa Arab. Maksudnya bangsa Arab ni akan jadi pemimpin Islam. Jadi dia akan jadi pemimpin bangsa Arab, berarti dia pemimpin seluruh umat Islam, Imam Mahdi ini. Tanda-tanda dia sebelum dia dibai'ah menjadi Imam Mahdi. Dibai'ah maksudnya kalau kita ni, kalau contoh lah, saya buat contoh, kalau kita persatuan kena ada borang sign keahlian, jadilah ahli. Jadi dengan Imam Mahdi tak ada lah borang, cuma kita kena bai'ah
saya janji setia, gitulah lebih kurangnya kan. Saya janji setia akan taat kepada pemerintahan Imam Mahdi. Kita bai'ah dengan dia. Apa arahan dia, kita kena ikut dan patuh. Okey, tanda dia, tanda bukan tanda peribadi dia. Tapi tanda dekat, lebih dekat. Kita dah nampak Baitul Maqdis ni, dah dekat dah. Tapi ada tanda yang memang hampir lagi dekat. Boleh kata mungkin beberapa bulan lagi. Apa dia? Yang pertama sekali, muncul sebuah bintang yang berekor di ufuk timur. Dan bintang ini akan kelihatan di atas langit selama 3 malam atau 7 malam berturut-turut. Wallahu alam macam mana rupa saya pun tak tahu. Orang pakai astronomi boleh ikut dikaitkan. Bintang yang di atas dia ada ekor, kan? Dan kekal di langit sehingga kita nampak sepanjang 3 malam atau mungkin sampai seminggu 7 malam. 7 malam. Kan? Itu dah nampak tanda. Kan? Yang kedua, tanda tu maksudnya beberapa bulan lagi lah. Kita tak dapat, mungkin 6 bulan lagi, lebih kurang macam tu, ataupun setahun lagi. Sebab kita tak boleh nak jangka dengan tepat lah, kan. Cuma yang satu lagi, setelah tu, setelah nampak bintang, tak lama akan berlaku gerhana, 2 kali gerhana dalam 1 bulan. Disebut oleh Syekh Fahmi Zamzam dalam kitab ni. Dia kata gerhana bulan mungkin berlaku pada malam Ramadan, tak tahulah, mungkin gerhana bulan dulu atau matahari dulu. Tapi dalam 1 Ramadan ada bulan, gerhana bulan, gerhana matahari. 1 bulan Ramadan. Itu tanda besar dah. Kalau gitu, dengan kemunculan Imam Mahdi, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 5 bulan. Kalau itu berlaku, 5 bulan lagi. Tapi yang bintang tadi sebelum tu lagi lah, kan. Jadi bulan Ramadan, setelah berlaku gerhana bulan Ramadan tu akan jumpa Syawal, Zulqa'dah. Zulqa'dah orang dah mula pergi haji. Kemudian pada musim haji tahun itu akan berlaku huru hara, sehingga terjadi bunuh-membunuh di kawasan Mina lebih khusus. Kawasan Mina, tuan-tuan pernah pergi haji tahulah, kita berkemah situ 3 malam, nak pergi melontar batu di Jamrat. Itu kawasan Mina. Orang akan berkumpul di situ 3 malam, berjuta-juta orang. Di situ berlaku kacau bilau, bunuh-bunuh, huru-hara, sehingga digambarkan darah mengalir di sekitar Jamrah Aqabah, nama dulu. Dulu ada 3 jamrah, jamrah Sughra, jamrah Ula, Wusta, Aqabah. Nama dulu. Saya ingat lagi tahun sampai 2005 masih dia guna nama tu. Masuk 2006 dia tukar nama Ula. Yang Sughra makna kecil, jamrah kecil. Tapi ditukar jadi jamrah Ula, jamrah pertama. Jamrah Wusta, itu kekal nama Wusta, pertengahan. Jamrah Aqabah dia tukar nama jadi jamrah Kubra, jamrah besar. Dekat jamrah Aqabah, jamrah Kubra nama sekarang ni, dia sebab dia menurun, tuan-tuan. Dia daripada tempat lubang atas tu, dia ada macam rem, menurun macam tu. Digambarkan darah mengalir di situ macam anak sungai. Punya pembunuhan yang banyaknya. Darah mengalir macam anak sungai. Dan merebak bukan hanya di Mina, merebak sampai ke Mekah. Hotel orang tak aman, curi-mencuri, berlaku macam-macam. Bunuh-bunuh tak aman pada musim haji itu. Dan ini yang kita risau ni. Yang belum daftar haji, pergi haji, cepat-cepat, jangan tunggu masa ni nanti, kan. Okey, seterusnya muncul. Lepas tu dah berapa bulan tadi ni, daripada Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Lepas Zulhijjah tu, lepas habis musim haji, ada satu tanda yang beberapa minggu lagi, mungkin seminggu, mungkin sehari, mungkin beberapa hari. Berlaku pula satu lagi petanda dekat sangat, iaitu muncul tapak tangan yang terhulur dari langit sehingga dapat disaksikan di kebanyakan tempat, bersama dengan suara seruan dari langit, sesungguhnya pemimpin kamu ialah Imam Mahdi. Itu cara rasmi. Ada Imam Mahdi.
Dalam satu riwayat lain ada disebutkan bahawa suara seruan itu sungguhnya wali-wali Allah itu adalah pengikut Imam Mahdi. Jadi waktu ni berlaku setelah ini bulan Muharram. Habis Zulhijjah, orang dah kacau bilau bunuh tadi, selesailah. Yang balik sempat balik. Lepas tu bulan Muharram akan disebut nanti tentang para ulama daripada 7 negara. Wali-wali Allah daripada 7 negara. Tak tahu, tak disebut negara apa-apa-apa, tapi 7 orang. Datang cara kebetulan. Bukan call, jom kita pergi. Tak. Cara kebetulan. Contohlah, Nabi tak sebut nama negara. Contoh, kita nak buat contoh. Contoh daripada Yaman seorang, daripada Mesir seorang, Syam seorang, Syria, mungkin daripada Palestin seorang ke, sana seorang, 7 orang. Kumpul, jumpa di Mekah. Pakat tanya apa tujuan? Rupa tujuan 7 orang tu misi yang sama. Tujuannya selain buat umrah, nak cari Imam Mahdi. Ketika tu di luar daripada Mekah, kacau bilau tu berlaku. Kan? Tak amanlah hidup orang Islam waktu tu. Jadi sampailah muncul Imam Mahdi. Apabila tiba bulan Muharram setelah peristiwa berdarah di Mina itu, maka pada saat itu Imam Mahdi akan dibai'ah, dilantik menjadi pemimpin yang dipatuhi. Pada mulanya telah datang ke negeri Mekah 7 orang ulama wali Allah yang datang dari penjuru dunia yang berbeza tanpa sedikit perjanjian. Maksud bukan nak janji datang sekali. Kebetulan mereka datang ke Mekah dengan tujuan yang sama, mencari Imam Mahdi untuk membai'ah, dan mereka sebenarnya belakang mereka wali-wali yang lain, ulama-ulama lain yang dah ada tentera 313 orang. Belakang dia orang ni dah ada 313 orang. Dan kita nampak antara tentera Imam Mahdi adalah orang-orang yang amalannya Masya Allah. Tahajud tak pernah tinggal, itu wajib bagi dia. Quran, ahli Al-Quran. Ini tentera Imam Mahdi. Rasanya tentera kita ada macam tu lah. Kalau ada layak kot. Dan kita yakin tentera Hamas itulah ciri-ciri tentera Imam Mahdi. Itu. Jadi apa yang berlaku ni kita nampak, nanti tak sampai ceritanya akan datang, tapi kita nampak seolah tentera Hamas berjaya memalukan tentera Zionis, memalukan, tapi tak berjaya nak halau dia orang keluar daripada Baitul Maqdis. Nak halau tu tak, tapi memalukan. Dia orang duk ego, aku hebat, Hamas ni sekali petik yang hancur habis semua, tengok sampai sekarang tak selesai lagi. Jadi Hamas pula tunjuk kekuatan dia. Jadi berjaya menurunkan keegoan Zionis, tapi tak berjaya nak halau dia keluar. Sebab tugas menghalau ni kita tak sampai cerita dia lagi. Tugas Nabi Isa ke depan lagi, lepas Imam Mahdi ni. Nabi Isa datang baru berjaya bunuh tentera Yahudi ni. Bunuh 100% orang Yahudi semua yang ada di situ. Jadi belum sampai situ, jadi kita nampak perang yang berlaku ni seolah orang kata nak tonjolkan kelayakan tentera Imam Mahdi seumpama tu. Hafal Quran, tahajud tak pernah tinggal. Quran walaupun perang sibuk macam mana pun, Quran tengok dia boleh buat tadarus lagi dalam terowong dia. Kan? Itu kekuatan yang ada pada tentera Imam Mahdi. Puasa sunat tak pernah tinggal. Ini ciri utama kekuatan yang hebat. Dan dia tak peduli pun tak ada makanan. Makanan, minuman tu bukan keutamaan dia. Tak ada makan, tak ada minum, aku bertenaga sebab aku puasa. Kan? Kita macam kita orang bukan Islam tengok apa ni, kamu puasa sebulan Ramadan tak mati ya. Dia heran, kita tengok ada yang main bola pula. Orang puasa main bola, orang puasa pergi pejabat. Kita ada je tenaga tak makan pun. Kan? Jadi apabila mereka bertemu di Mekah 7 orang tadi, lalu mereka semua cari misi yang sama, pakat-pakatlah. Dia pakat 7 orang, jom kita cari yang sama. Cari Imam Mahdi, tokoh yang boleh menguasai Konstantiniyah, kota tersebut. Lalu mereka bersepakat untuk mencari sekitar kota Mekah orang tu, Imam Mahdi tu. Apabila mereka temu satu individu, anak muda, ya 30-an muda lah kan, orang muda, dia tidak mahu mengaku. Tangkap dia, kamulah Imam Mahdi. Ni 7 orang ulama ni pegang dia, kamu Imam Mahdi. Dia terkejut. Takkanlah aku tak layak, aku bukan si alim, bukanlah ulama, bukanlah tokoh, pemimpin, tak ada gaya pemimpin pun. Macam mana aku nak jadi Imam Mahdi? Tak, bukan aku.
Dia pun tak mengaku, dia pun anggap macam dia orang ni silap orang. Kan? Akhirnya dia lari daripada tangkapan 7 ulama tu, pegang dia, bagi tahu kau dilantik Imam Mahdi. Dia tak nak, dia cabut lari. Dia boleh lari daripada 7 orang. Dia lari pergi Madinah. Balik ke Madinah. Dia memang kelahirannya Madinah. Kalau kelahiran Pakistan, kelahiran Malaysia, tak salah mengaku kan. Memang taklah. Ni orang Madinah. Daripada keturunan Nabi SAW. Mungkin sebelah bapa dia keturunan Sayyidina Hasan, sebelah maknya Sayyidina Husin, ataupun terbalik. Daripada keturunan baginda Nabi SAW. Bila dia duduk di Madinah, dia rasa selesa dapat lari daripada dia orang tu. Tapi dia rasa dengar berita macam dia orang pun datang Madinah juga, nak tangkap dia juga. Dia sekali lagi lari ke Mekah pula. Nabi kata dia ulang alik Mekah Madinah beberapa kali. Ini mukjizat Nabi SAW. Tuan-tuan, kalau zaman Nabi kata ulang alik Mekah beberapa kali, macam mustahil takkan berlaku. Naik unta 7-8 hari itu paling cepat nak sampai Madinah, one way. Takkan berlaku satu hari berkali. Tapi mukjizat Nabi nampak ke depan tu. Ada kenderaan yang laju. Sekarang kereta api 2 jam setengah dah sampai. 2 jam setengah pergi, nak patah balik senang, berapa jam ulang alik. Sehari itu boleh 4 kali ke 5 kali ke 7 kali boleh, tuan. Nak ulang alik, kan? Senang. Itu mukjizat Nabi SAW nampak ke depan. Banyak peristiwa yang berkaitan tu. Antaranya Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, zaman Nabi Masjid Nabawi cat dia warna apa? Mana ada cat? Hanya tiang pelepah tamar, 4 penjuru, buatlah bumbung dengan daun-daun gitu. Itulah Masjid Nabi. Mana ada cat? Tapi Nabi kata apa? Dajjal akan datang Madinah, tak boleh masuk. Dia duduk di satu istana sana atas bukit tu di luar Madinah. Dia akan teropong ke arah Masjid Nabawi. Dia kata, itulah istana putih Muhammad. Maksudnya Masjid Nabawi. Sekarang ni memang daripada jauh kita nampak warna putih Masjid Nabawi. Itu mukjizat bagi tahu ke depan tu masjid ni akan berwarna putih, akan nampak besar, bercahaya dan sebagainya. Ala kulli hal, itulah mukjizat berita Nabi SAW. Semuanya tepat akan berlaku. Yakinlah tuan-tuan. Kita nampak sekarang ialah musibah yang kena pada saudara kita di Gaza adalah selain daripada musibah menguntungkan dia orang. Bukan kita nak suruh panjang lagi musibah tu, tidak. Tapi memang menguntungkan dia orang. Berapa juta dah masuk syurga senang-senangnya, tanpa hisap, dengan syahidnya mereka, dengan sabarnya mereka, syurga terus. Sibuk sekarang ni syurga, highway syurga ni dia orang je masuk, kan? Itulah gambarannya. Dan kita juga dengan hikmah berlaku perangan ni jadi kesatuan orang Islam yang nampak jelas antara siapa munafik dengan siapa yang betul-betul nak bantu orang Islam, kan? Nampak dah jelas. Negara ni, pemimpin ni macam ni dah cenderung kepada kemunafikan dia, palsu, sifat munafik, na'udzubillah. Dan juga peristiwa Palestin ni akan jadi satu, ada seorang ulama sebut peristiwa Palestin bukan jadi isu orang Gaza aja, bukan jadi isu Palestin sahaja, tapi jadi isu global. Seluruh dunia orang heboh tentang Palestin sekarang ni, Masya Allah, kan? Di seluruh dunia orang kenal Palestin, sayang Palestin, menyanyi-nyanyi lagu-lagu slogan Palestin, kan? Masya Allah, jadi isu dunia, isu global dah sekarang. Itu bertanda juga dekat Imam Mahdi. Disebutkan dulu perang sana kita tak peduli pun, orang negara Eropah mana tak peduli pun perang tu, tak ada pun nak kenai Palestin tu apa. Sekarang ni seluruh dunia orang buka mata, oh Palestin, Zionis jahat, kejam dan sebagainya. Jadi isu global. Kembali pada cerita tadi. Jadi Imam Mahdi lari pergi balik Madinah, ulang balik Madinah Mekah tu beberapa kali dalam satu hari, kan? Sehinggalah last kali dia lari ke Mekah, kena tangkap pula dah. Terakhir kena tangkap dah. Tangkap dengan 7 orang tadi. Sampai 7 orang tadi akan mengugut dia. Kalau kau tak terima bai'ah ni, tak mau juga dilantik sebagai pemimpin, yang pertama, kami akan bunuh kau. Ugut. Kan? Yang kedua, engkau menanggung dosa seluruh umat Islam. Jadi dia ni waktu tu memang tak ada tokoh, tak ada keberanian, tak ada kepintaran, tak ada apa.
Seolah macam salah orang lah lantik dia. Orang tak nampak ketokohan sebagai pemimpin. Tapi ada hadis yang Nabi sebut, Allah islah, Allah baiki, Allah tonjolkan dia jadi tokoh yang hebat dalam pidatonya, dalam ilmunya, dalam penguasaannya. Hebat, nampak sehingga orang rasa bukan daripada macam semalam dah. Baru satu malamnya Allah islah dia, Allah baiki dia, Allah repair dia jadi pemimpin, jadi ulama, jadi ilmuwan, jadi tokoh. Satu malamnya, sehingga semua ulama tunduk depan dia. Kan? Semalam lain, hari ni dah jadi lain dah. Kan? Satu malam Allah islah dia. Jadi nak berubah seorang ni semua di tangan Allah. Nak ubah jadi baik terus, nak jadi tak baik terus, semua hidayah tangan Allah Ta'ala. Kita doa je lah, dan Allah kekalkan hidayah pada tangan kita, pada diri kita, sehingga kita terus berpegang pada hidayah sehingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Jadi bila dipaksa macam tu, maka dia ditangkap, dibawa dalam Kaabah, dalam Masjidil Haram, berada di depan pintu Kaabah. Depan pintu Kaabah, di antara pintu Kaabah multazam tu dengan makam Ibrahim. Di situ diletak di depan tu, dibai'ah oleh 7 orang ulama ni dan diikuti oleh semua orang yang ada dalam Masjidil Haram. Taat setia pada dia sebagai pemimpin umat Islam. Tapi masa dilantik itu dia masih belum di repair satu malam tu. Dia masih menggeletar, takut alamak ramainya orang. Ketika bila dah dibai'ah, maka orang suruh dia buat ucap tama, ucapan, kan? Maka dia tak pandai berucap. Dia memang tak ada tokoh nak ceramah langsung, tak pandai. Jadi dia nak cakap, nak keluar satu perkataan menggelap mata. Nabi kata, kau tengok dia dalam hadis sebut, kau tengok dia saya guna bahasa menggelabah dia nak cakap, dia terketar-ketar nak bercakap sehingga dia menepuk-nepuk paha dia. Terkeluar satu perkataan, saya ucap terima kasih, macam tu. Jadi orang yang beriman je waktu tu, orang yang betul-betul hati iman, yakin, walaupun nampak tak ada tokoh nak bercakap, tak ada tokoh nak jadi pemimpin, tapi tetap kami yakin dia sebagai pemimpin. Adapun orang munafik yang duduk situ tak percaya, lah macam ni pemimpin, ngarutlah, tak percaya, lari. Ni yang ni akan keluar daripada kelompok tentera Imam Mahdi ataupun pengikut Imam Mahdi. Dia ada tentera, ada pengikut. Jadi kebanyakan yang bai'ah di situ adalah pengikut, pengikut Imam Mahdi. Tenteranya berselerak lagi, akan dikumpulkan nanti. Beliau adalah keturunan Sayyidina Fatimah binti Rasulullah SAW daripada jalur Sana Hasan ataupun Sana Husain. Itu sifat Imam Mahdi. Dan nama sebenarnya Muhammad bin Abdullah, namanya sama seperti nama Nabi Muhammad, dan ayahandanya juga nama seperti nama ayahanda Nabi Muhammad SAW. Tempat kelahirannya adalah di Madinah Al-Munawwarah. Umurnya ketika dibai'ah antara 30-an 40-an. Akhlaknya banyak menyerupai akhlak Rasulullah. Dia pemurah, penyayang. Dia pemurah, penyayang, baik hati. Itu semacam yang ada pada Nabi SAW. Sifat tu ada. Walaupun dia bukan alim, dia bukan ulama besar, dia tahulah ilmu sikit macam orang biasa. Malah tak ada tokoh, di sudut pakaian pun nampak pakaian orang biasa. Tak pakai seluar je, tak pakai t-shirt je, contohnya kan. Tak ada ketokohan sebagai ulama. Badannya seakan dengan bakalan keturunan Bani Israel. Maksudnya, tapi badan ni tak macam Nabi. Badan macam Nabi kan tough, bidang, dada dia V shape kan. Tapi badan dia ni agak perut membuncit. Kan? Tu Nabi sifatkan macam Bani Israel. Alamak, lebih kurang kita kan ni, buncit pun. Lidahnya seakan berat berkata-kata, tak pandai nak ceramah. Apabila berasa berat lidahnya, dia nak bicara, beliau akan menepuk pahanya yang kiri sehingga kata-katanya terkeluar satu perkataan, dua perkataan daripada mulut dia. Hidungnya mancung, dahinya luas, mukanya bersinar laksana bintang yang bercahaya, terang, jelas. Warna kulitnya seperti kulit orang Arab, putih kemerahan. Cuma bentuk badan dia gemuk, ada berisi sikit, macam Nabi sifatkan macam Bani Israel. Di antara gigi tengahnya ada jarang. Itu
orang Arab ni gambarkan itu handsome. Gigi dia jarang-jarang, kan? Ada macam satu lidi lah, gap antara gigi kanan satu gigi dengan satu gigi. Tu nampak handsome bagi teori orang Arab lah. Kalau kita tak handsome lah, rapat pun handsome contohnya kan. Kan? Jadi giginya jarang sikit, janggutnya tebal, matanya seolah sentiasa dicalik dengan celak hitam sentiasa. Mukanya ada tahi lalat dan perutnya agak sedikit besar. Rambut, janggut, kesemua bulu badannya hitam kilat dan bersama dengannya bendera Rasulullah SAW. Begitulah juga jubah dan pedang baginda dia ada simpan. Ini family dia. Mak ayah dia simpan bendera Nabi, jubah Nabi, khazanah Nabi. Simpan. Ada di Madinah. Saya dulu pernah juga dibawa ke satu tempat, ada, tapi dia ni dikatakan dia keturunan Afgan. Tapi duduk Madinah, dah dapat kerakyatan Madinah. Dia dah simpan khazanah-khazanah, tapi kebanyakan khazanah Sayyidina Husin. Kita akan cerita nanti insya-Allah. Pada mulanya Imam Mahdi bukanlah seorang yang terkenal dengan sifat keutamaan, kita dah cerita tadilah. Al-Mahdiyu, kata hadis Nabi SAW, Al-Mahdiyu minna ahlul bait. Mahdi itu datang daripada keturunan aku, ahli keluarga aku, kata Nabi SAW. Yuslihuhu Allahu fi lailatin, Allah akan islah dia. Islah ni baiki dia. Daripada nampak tak ada tokoh apa semua tadi ni, dibaiki satu malam terus jadi hebat. Dengan satu malam je. Setelah mana dibai'ah pada hari pertama tu, malamnya besok dah jadi lain. Ketokohan dia terserlah, ucapannya hebat, dan kekuatan dia, aura dia dah nampak sebagai tokoh hebat, pemimpin. Lama pemerintahannya mungkin selama 7 atau 9 atau 30 atau 40 tu khilaf para ulama. Sehingga kata ulama yang 7-9 tu zaman kegemilangan, zaman keamanan di bawah pemerintahan dia bersama Nabi Isa AS. Dia akan bertemu Nabi Isa. Tapi zaman hari ni, maksudnya kita kebayang kita ada hari yang dia dibai'ah ni, Nabi Isa belum turun lagi. Nabi Isa belum turun. Dan dekat dengan zaman Dajjal. Dekat dengan zaman Dajjal. Apabila dia berjaya menawan Baitul Maqdis, ataupun Dajjal dah mula keluar, Dajjal mula jalan seluruh dunia. Cuma dia tak bertemu Nabi Isa dengan Dajjal dengan Imam Mahdi tak bertemu. Dajjal mula daripada tempat lain, Imam Mahdi daripada negara lain. Okey, dialah pemegang bendera dan siapa orang kanan dia, general perang dia. Disebutkan benderanya adalah berwarna hitam dan pemegang benderanya adalah seorang anak muda yang akan datang dari arah timur. Ini yang jadi isu dulu ni. Janggutnya nipis, warna kulitnya sedikit kuning, sawo matang macam orang Asia. Namanya Syuaib bin Saleh. Jangan nak mengaku tuan, ada Syuaib ni. Jangan mengaku saya tu. Mengarut ni. Kan? Sebab ni daripada bangsa Arab, Arab Timur, kan? Anak muda ini bergelar pemuda Bani Tamim. Ini jadi isu dulu. Dia kata pemuda Bani Tamim itu daripada tanah Melayu lah. Sebab Tamim, ta, mim, huruf ta, huruf mim. Ta tu tanah, mim tu Melayu. Bani Tamim, Bani tanah Melayu. Dia kata pemimpin ni orang Malaysia. Dah, tolak tepi tuan. Mengarut. Tak betul. Kan? Ini memang tak betul. Dia orang Arab, Bani Tamim ni bangsa Arab. Bani Tamim ada pecahan bawahnya, Bani Taim apa semuanya. Tapi kebanyakan Bani Tamim yang berada timur Madinah, iaitu kawasan Qatar, sekitar itulah, Bahrain apa semua tu. Tu kebanyakan Bani Tamim di situ. Bani Tamim. Dan dia ni tak macam orang Arab Saudi tu, dengan jambangnya tebal. Dia nampak nipis-nipis macam ni. Kurus dia orang, kecil-kecil. Syuaib bin Saleh namanya. Mereka selalu berpakaian putih dan berkopiah. Mereka berwarna hitam, kopiah berwarna hitam. Pada waktu malam bagai pendeta yang khusyuk beribadah pada Allah Ta'ala. Maksud ibadah malam tak pernah tinggal. Ini ciri tentera Imam Mahdi. Ibadah malam tu satu kewajiban. Tahajudnya dia tidur sekejap je. Mungkin terlelap sikit dah bangun sembahyang. Dia tidurnya sekejap, ibadahnya panjang. Kita terbalik, tidurnya panjang, ibadah adalah sikit. Allahu Akbar. Macam mana nak jadi tentera Imam Mahdi?
Tak apalah, tak jadi pun, tak mampulah. Tapi sekurangnya kita beriman dan kita patuh, taat kepada dia. Pada waktu siang laksana singa yang lapar, malam macam ahli ibadah, siang macam singa. Itu kita nampak tentera Hamas ni ciri dia. Dia orang ni siang tengoklah, dia tembak kan. Israel, dia boleh pergi tangkap, pergi naik atas kereta kebal, buka tu, keluar tentera Israel pegang baju macam heret budak-budak kecil je. Padahal dia orang tak ada alat tentera yang canggih pun. Maju ke hadapan, menyerang musuh dengan tidak mengenal erti takut ataupun nak mundur-mundur, tak ada. Itu tentera Hamas pada sekarang ni kan? Masya Allah. Okey, setelah hari pertama dia baru dilantik, malam pertama dah jadi hebat, besoknya jadi hebat. Tak jauh beberapa hari itu ujian untuk tentera dia. Dah terbentuk tentera dia dengan dia punya General Syuaib bin Saleh tadi. Dah ada beberapa orang yang ikut dia di sekitar Madinah, di sekitar Mekah Madinah, yang layak jadi tentera. Yang tak layak takkan jadi tentera lah, jadi pengikut je. Jadi ujian pertama dia adalah datangnya tentera yang kejam yang menguasai di Syam. Itu Nabi sebut tentera As-Sufyani. Tentera As-Sufyani. Siapa Sufyani? Sekarang ni kita tak boleh nak tunjuk tuan. Siapa pemimpin Syria sekarang? Bashar Assad. Kan? Dia ke? Tak tahu, saya pun tak tahu. Mungkin ada sampai masa nanti dipanggil dia tentera As-Sufyani. Siapa? Wallah alam. Tapi center dia, negara dia orang, pusat markah dia orang adalah di Syam, di Syria. Jadi jelasnya tuan-tuan adalah daripada kelompok Syiah yang gulu. Jadi kalau kita sekarang kita tengok, ya walaupun Gaza sekarang di backup oleh negara Iran, bagi tu selatan Lebanon, Syria, semua tu Syiah. Yaman Syiah. Kita tak kata bagus, terima kasih dia orang tolong. Tapi apa jadi kalau dah reda, dah tamat nanti perang? Takut gitulah dia menguasai kawasan tu dan sebagainya. Ala kulli hal kita tak berani buat jangkaan. Tapi yang Nabi sebut akan dikuasai oleh tentera Sufyani yang sangat kejam kepada rakyat dia. Sangat kejam. Dan dia orang ni bila dapat berita tentang Imam Mahdi yang mula muncul di Mekah, dia orang akan hantar batalion dia, berapa ratus ribu orang tentera dia, lalu di Madinah bunuh semua keturunan Nabi. Kenal keturunan Nabi, bunuh. Dan pergi ke Mekah untuk dua misi. Pertama, bunuh Imam Mahdi. Yang keduanya, meruntuhkan Kaabah, roboh Kaabah. Roboh Kaabah. Tapi disebut dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, cerita tentang tentera ni bila sampai Madinah, dia berjayalah buat kacau bilau, bunuh, berjaya di Madinah. Tapi dia nak lintas pergi ke Mekah. Sampai di satu kawasan tanah lapang namanya Baidak. Dalam hadis Nabi sebut Baidak. Baidak ni kata ulama jarak di antara Masjid Nabawi dengan Bir Ali tempat kita miqat tu. Jarak tu, antara tu ada satu tanah lapang, di situ berlakunya. Mereka tentera ni nak pergi Mekah dah, lalu situ Allah tenggelamkan bumi. Jerlus, berdebum semua jatuh masuk lubang, jadi kubur terus. Mati semua sekali. Sayyidina Aisyah terkejut, ya Rasulullah, semua mati. Nabi kata semua sekali, kecuali dua orang daripada tentera tu, dua yang tak mati. Sengaja Allah selamatkan, ada tujuan. Yang Aisyah kata, ya Rasulullah, di situ kalau tenggelam, bukan tentera je, ada orang berniaga, ada orang lalu nak pergi umrah, ada orang nak pergi Madinah, ada orang lain. Mati juga. Rasulullah kata mati semua. Siapa yang lalu ada situ, semuanya mati. Kecuali dua orang ni je selamat. Kecuali Nabi kata dibangkitkan di mahsyar nanti, bergantung pada niat masing-masing. Kalau dia bukan tentera, dia bukan penyokong tentera, dia bangkit, matinya jadi mati syahid lah. Kalau dia penyokong tentera, geng tentera tadi, matinya mati kafir, na'udzubillah min dzalik. Gantung pada niat dia. Kalau tujuan nak pergi umrah, mati syahid. Tujuan nak pergi ziarah Nabi, lalu ke kawasan tu, mati syahid. Tapi mati tetap mati sama. Allah lepaskan dua orang je tentera. Satu sebarkan, patah balik kepada bos dia di Syam, bagi tahu tentera dah mati. Seorang lagi terus perjalanan ke Mekah, sampaikan berita pada Imam Mahdi, bagi tahu dia ni tentera Sufyani sekian. Dah mati di sini.
Jadi sejak dapat berita itulah Imam Mahdi bersama tentera jeneral dia tadi ni kumpulkan tentera untuk serang balas ke Syam. Jadi itulah mula bertapak Imam Mahdi ke Syam sampai ke Baitul Maqdis. Dan dia menguasai semula, rampas balik tanah Baitul Maqdis yang kita cerita di awal tadi, jadi markas dia semula. Markas orang Islam. Orang Yahudi tak boleh kacau dah. Tu. Tapi waktu tu tentera Imam Mahdi kata, jom kita perang dengan Yahudi. Kat luar ni Yahudi banyak lagi. Luar daripada tanah suci Baitul Maqdis tu. Yahudi banyak. Jom perang. Imam Mahdi kata, bukan tugas aku nak perang dengan Yahudi ni. Nanti pemimpinnya Nabi Isa AS. Itu tugas dia. Itu yang cerita kita relate balik pada awal tadi. Nabi Isa turun, antara misinya bunuh Dajjal, lepas itu perang dengan Yahudi, sehingga Yahudi lari belakang pokok, belakang batu, pokok batu kan cakap, orang yang Islam ni Yahudi duduk belakang aku ni, main bunuh. Kecuali pokok Gharqad. Pokok Gharqad memihak pada Yahudi, dia diam tak. Jadi banyak orang Yahudi menyembunyi dalam bawah rimbunan pokok Gharqad tu. Pokok Gharqad ni dia rimbun. Sebab tu Yahudi percaya hal ni. Mungkin tak tahulah hadis dia ada ke tak tahulah, dia punya Taurat kita tak tahu, tapi dalam Islam ada. Sehingga dia ni antaranya dia potong semua pokok-pokok zaitun, dia gantikan pokok Gharqad. Saya lalu daripada Baitul Maqdis, kita nak pergi ke kawasan lain, kebun-kebun zaitun sebelah highway jalan tu, dia tebang-tebang, dia gantikan pokok Gharqad. Jadi kiri kanan highway tu pokok Gharqad tu. Dan Nabi Isa bunuh Yahudi. Nabi SAW sebut Nabi Isa tak pergi Amerika bunuh Yahudi, tak pergi Ukraine bunuh Yahudi, tak payah nak cari Yahudi ke penjuru dunia ni. Cukup Nabi Isa bunuh Yahudi yang ada di Israel tu, di Palestin sekarang ni. Kan? Itu sinonimnya sekarang ni. Israel cari orang Yahudi, mai duduk. Dia bagi elon bulanan, bagi kereta free, bagi rumah free. Sebab tu dia bila datang satu family, dia akan cari rumah mana orang Arab halau keluar. Rumah tu keluar, bagi keluarga Yahudi ni duduk. Pi mengaku rumah dia. Datang 10 keluarga, dia cari 10 rumah orang Arab halau keluar, pi duduk sana. Kan? Memang sekarang ni macam tu. Dia cari, dia kumpul Yahudi untuk Nabi Isa datang nanti, senang pancung semua sekali. Kan? Jadi tu relate-nya apa yang berlaku sekarang dengan apa yang akan datang tak jauh daripada kita. Kan? Nabi Isa akan menguasai dan jadi markas umat Islam di Baitul Maqdis, cuma dia tak perang dengan Yahudi. Dia tahu kerja nak bunuh Yahudi ni bukan tugas kekuatan dia, walaupun dia ada kekuatan, tapi tugasnya Nabi Isa AS. Wallahu ta'ala alam. Itulah antara beberapa poin yang disebut dalam kitab Syekh Fahmi Zamzam ni. Kalau tuan-tuan berminat nak baca tentang apa yang saya cerita tadi, dalam buku ni Kiamat Hampir Tiba, Syekh Fahmi Zamzam almarhum rahimahullah ta'ala, dan Allah tinggikan darjat beliau dalam syurga Firdausil A'la. Banyak ilmu saya dapat di sini, dan bila kita tengok ni, kita tahu apa yang berlaku ni adalah ketentuan Allah, takdir yang bawa perjalanan dunia ni, perang kepada kejayaan umat Islam di zaman Imam Mahdi dan di zaman Nabi Isa nanti. Tak jauh lagi dah. Kita tak jangka lah setahun, 2 tahun, 10 tahun, wallah alam, tak tahu berapa tahun, tapi nampak tak jauh. Itulah. Wallah alam, sekadar itu. Mudah-mudahan akan beri manfaat apa yang kita dengar insya-Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wakhtimna bil husna wa anta radin 'anna fi khairin wa lutfin 'afiyatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innakum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.